Hi guys, welcome back to my channel. Kalau kamu first time dekat sini, jangan lupa tekan subscribe button untuk konten-konten yang akan datang. So, untuk video kali ini, jom kita mulakan. Alright guys, sekarang ni kita nak lihat tentang konsep matriks sama. So, apa itu matriks sama? Matriks sama maksudnya dua matriks mempunyai bilangan baris dan lajur yang sama. It's like two same equal matrix. Dia sama. Semua yang ada dalam tu, dia sama. Sama guys, sama. Alright, apa maksud dia sama? Ni contoh dia. Okay, first, kalau dia adalah matriks yang sama, ciri-ciri pertama yang penting dia kena ada adalah dia kena ada bilangan baris dan lajur yang sama. They must have the same row and the column number. So, hope you guys know what is row and column. Contoh, kalau cikgu tulis 2, 5, negatif 4 dan 3. So, ini adalah matriks peringkat dia berapa? Bilangan baris dan lajur. So, peringkat dia maksudnya bilangan row dan juga kolom. Dalam bahasa Melayu kita panggil baris. Yang ni adalah baris, yang ni adalah baris ya. Yang ni baris dan yang ni adalah apa? Lajur. So dalam untuk matriks ini kita ada dua baris dan juga kita ada dua lajur. So peringkat matriks ni adalah 2 by 2. Ini adalah matriks 2 by 2. So, kalau dua matriks tu adalah equal, number one, dia kena ada peringkat yang sama. Kalau dia tak ada peringkat yang sama, maka dia bukan matriks yang sama, bukan matriks equal. So, contoh, let's say saya bagi kamu ini adalah matriks P katakan. Dan let's say cikgu bagi kamu matriks Q. Matriks Q adalah seperti ni. 3, negatif 4. Bolehkah P dan Q jadi matriks yang sama? Tak boleh jadi matriks sama. They are not equal matrix. Kenapa? Sebab peringkat bagi matriks Q ni berbeza. Yang ni ada dua baris dan satu lajur. So, peringkatnya adalah 2 by 1. So, kalau kamu lihat peringkat dekat sini adalah 2 by 2 dan peringkat dekat sini adalah 2 by 1. So, dia bukan sama. 2 kali 2 dan 2 kali 1 bukan peringkat yang sama, maka dia tak boleh jadi matriks yang sama, matriks yang equal. So, kalau dia matriks yang equal, dia nampak pun sama guys. Contohnya, let's say cikgu bagi kamu matriks M dekat sini. Matriks M pula saya bagi P, 5, Q dengan cikgu bagi 3 dekat sini. Alright. Sekarang, boleh tak saya kata matriks P dan matriks M adalah matriks yang equal? Saya boleh kata equal. Dalam soalan pun dia boleh kata dua-dua matriks ni equal. So, kalau mereka kata matriks P adalah sama dengan matriks M, kalau mereka kata benda ni, maksudnya setiap unsur yang ada dalam P dan setiap unsur yang ada dalam Q ataupun N ni adalah sama. Sebab dia kata P itu sama dengan M kan? So, semua unsur ada dalam P, semua unsur dalam M adalah sama guys. Okey, apa maksud dia? Kalau kita buat perbandingan, kita boleh dapatkan seperti ini. So, matriks P adalah 2, 5, negatif 4 dan 3. Di mana matriks M kamu adalah P, 5, Q dan 3. So, cikgu just salin balik benda ni. P sama dengan M. So, ini matriks P, yang ni adalah matriks M. So, kalau dia kata sama guys, everything should be the same. Dia mesti sama. Kalau dia dah kata sama, every unsur dia sama lah maksudnya. Nampak tak? Sini ada 5, sini pun ada 5. Dia sama. Dia akan ada 5 dalam tempat kedudukan yang sama. Sini ada 3. Sini pun ada 3. Kedudukan yang sama. Matriks yang kedua ni. Unsur yang kedua ni. Nampak tak? Dia dalam tempat yang sama. Dia mesti ada number yang sama. So, kalau dia adalah matriks equal, dua kamu mestilah sama dengan P. So, kalau dia suruh kita cari nilai P, kita dah pun boleh cari P adalah sama dengan 2. Sebab kita dah buat perbandingan guys. Sebab dia kan matriks sama kan? P adalah 2. So, kalau P adalah 2, berapakah nilai Q kamu? Q kamu adalah berapa? Negatif 4. Itu pun kita boleh nampak. Sebab kita boleh buat perbandingan. Dia dah kata dia matriks equal. So, kita boleh kata nilai Q adalah sama dengan negatif 4 guys. We can say this. Kalau dia adalah matriks yang equal. So, konsepnya, kalau dia adalah matriks equal, dia kena ada bentuk yang sama ataupun peringkat yang sama. This is a 2 by 2 matrix. Ini pun 2 by 2 matrix. Peringkat dia mesti sama. Dan setiap unsur yang ada dalam mesti sama. Sebab dia dah pun kata ini adalah matrix yang sama. So, jom kita lihat satu soalan yang boleh ditanya dalam peringkat matrix sama. Alright guys, kalau kamu lihat dekat sini, cikgu ada satu soalan daripada buku teks iaitu
latih kendiri 2.1C muka surat 41. Alright, so dia kata diberi P sama dengan Q. So matriks P ni sama dengan Q. Adakah dia sama? Dia kan dah kata benda ni sama. So kita tak payah risau, dia mesti sama lah. Kalau dia dah kata sama, setiap unsur yang ada di tempat dia mesti sama. Kedudukan dia mesti sama ya. So dia kata hitung nilai X, Y dan Z. Itu saja guys. So kita tengok yang 6 ni mestilah sama dengan tempat pertama ni guys. Melalui perbandingan pun kita sudah tahu nilai X adalah berapa? Nilai X adalah sama dengan 6. Simple. Kenapa? Unsur pertama. Dia mesti sama. Sebab matriks dia P dan Q adalah apa? Sama, dia dah pun kata ya. So kita sudah pun tahu nilai X dekat sini berapa. Okay, next kita tengok. Ada Y kan? Okay, kita nak cari Y kan? Okay, Y mestilah sama dengan number yang ada kat sini. So that's simple. So Y adalah sama dengan 2. Simple je. Next, yang seterusnya kita tengok. Okay guys, kita ada apa lagi? Kita ada Z dekat sini. Nampak tak? Okay, 2Z tolak 3. Okay, yang ni dia ada sedikit jalan kira yang kita kena buat. So dia telah bagi apa? Dia telah bagi 2Z tolak 3 sama dengan. Okay, inilah cara kita kena buat. Kita just tulis dia sama dengan dan selesaikan persamaan linear. So 2Z tolak 3 adalah sama dengan negatif 2. Sebab kedudukan dia mesti sama kan. So kita akan dapat sama dengan negatif 2. Kita cubalah cari nilai Z dia sekarang guys. So negatif 3 pindah sana jadi apa? Tambah 3. So negatif 2 tambah 3 kita akan dapat 1. 2Z adalah 1. Maka Z kamu adalah 1/2 guys. Ini adalah jawapan untuk Z kamu guys. Kita sudah pun tahu jawapan X, Y dan Z daripada buat perbandingan antara dua matriks. Okey, kita akan lihat satu lagi soalan. Soalan 2 juga kita dah buat A, kita tengok B pula sekarang. Alright, so ini adalah soalan B guys. Kalau kamu lihat, dia kata samalah macam tadi, P dan Q tu adalah sama. Kita kena cari dia punya nilai unknown. Alright, kita nak cari nilai X, Y dan Z, betul tak? So kita tengok dulu. Okey, dekat sini ada X. So unsur pertama ni mestilah sama. 10 dan 5X ni mesti sama. So kita akan tulis apa? Kita akan tulis 5X adalah sama dengan 10. Maka X kamu adalah berapa guys? 2. 10 bahagi dengan 5, kita dapat 2. Kita dah pun cari nilai X dekat sini dah. Okey, yang seterusnya, kalau X dah cari, next kita nak cari apa? Kita nak cari Y kan? Okey, Y ada dekat sini. So kita ambil unsur yang kedua ni lah, sama dengan unsur yang kedua ni. Cikgu, sini pun ada Y, sini pun ada Y. Jangan terus takut, buat dulu baru kita akan faham. So dia kata 6Y tambah 5 adalah sama dengan 2Y tolak 9. So kita tulis dia dekat sini. Kita akan tulis 6Y tambah 5 mesti sama dengan 2Y tolak 9. Okey, kita buat kumpulkan unknown lah sekarang. 6Y dan 2Y ni kita kumpulkan, pindah dekat sini. So kita akan dapat 6Y tolak 2Y. Sebab 2Y ni positif. Bila cikgu pindah sini, dia akan jadi apa? Negatif. Sebab nampak tak? Equals tu tengah-tengah So saya dah bawa 2Y sebelah sini. Sebelah kiri pula sekarang tinggal negatif 9. Betul tak? Sama dengan negatif 9. Dan 5 ni bila cikgu pindah sana, dia akan jadi negatif 5. Betul tak? So positif bawa sana jadi negatif 5. So kalau cikgu selesaikan dekat sini, 6Y tolak 2Y, cikgu akan dapat 4Y. Sama dengan negatif 9 tolak 5, kita akan dapat negatif 14. So Y kamu adalah negatif 14/4. Kita permudahkan, kita akan dapat negatif 7/2. Inilah nilai Y yang kita nak cari tu guys. Sudah pun dapat nilai Y. Next, kita nak cari apa? Kita kena cari nilai Z dia. Mana Z dia? Ni dia tulis 3Z tambah 4 sama dengan apa? Negatif 4X. Cikgu, ada XZ? Kan X kita dah cari. Ambil je X ni, ganti dalam sini guys. Simple as that. So apa yang kita buat adalah 3Z, cikgu tulis dekat bawah sini. 3Z tambah dengan 4 mestilah sama dengan negatif 4X. X tu kan kita dah tahu. Berapa X dia? X tu adalah 2. Ganti je 2 dekat sini. So kita akan dapat 3Z tambah 4 sama dengan negatif 4 darab dengan berapa? 2. So kita akan dapat negatif 8. Betul tak? So kita akan tulis 3Z tambah dengan 4 sama dengan negatif 8. So 3Z adalah sama dengan 4 ni pindah sana, dia akan jadi tolak. So negatif 4 tolak negatif 8 tolak dengan negatif 4, kita akan dapat negatif 12. Maka kita akan dapat Z adalah negatif 4 guys. Kita sudah pun cari nilai Z dekat sini pun dah. So apa yang kita nak buat dah? Kita nampak tak? Dah cari nilai Z, dah cari nilai Y pun dah cari.
Lepas tu nilai X pun dah cari. X, Y, Z. Sudah pun kita cari, guys. Ini adalah konsep matriks apa, guys? Matriks sama. Ini adalah daripada muka surat 41, 2.1C. So, guys, cikgu harap apa yang cikgu bagi dalam video ni membantu kamu untuk konten-konten yang akan datang. Tolong tekan subscribe button dan bell icon untuk dapat notification. Dan of course, guys, kalau kamu suka video ni, apa salahnya tekan like button dan share dengan kawan-kawan kamu. And kalau kamu adalah pelajar yang serius nak dapatkan A dalam matematik, you should go to jombelajar.com.my ataupun download Jom Belajar mobile app. Itu saja untuk video kali ini. Saya akan jumpa kamu dalam video yang akan datang. Take care. Bye-bye.